Bab tayammum fil hadar, di tempat sendiri, yakni tidak ketika bermusafir. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Umair Maula Ibn Abbas, dia berkata, saya dan Abdullah bin Yasar maula kepada Maimunah, isteri Nabi SAW, pergi menemui Abil Husain bin Al-Harith bin Asimah Al-Awsari. Abu Juhaim berkata, Rasulullah SAW dari arah Telaga Jamal, maka beliau ditemui oleh seseorang. Orang itu memberi salam kepada baginda, tetapi Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya, sehingga beliau pergi ke dinding, lalu menyapu mukanya dan kedua tangannya, kemudian baru menjawab salam orang itu. Diriwayatkan dari Muhammad bin Thabit Al-Abdi, katanya Nafi' menceritakan kepada kami, katanya, saya telah pergi ataupun berangkat bersama Ibnu Umar untuk sesuatu hajat. Saya telah pergi menemui Ibnu Abbas bersama Ibnu Umar untuk sesuatu hajat. Ibnu Umar pun menyelesaikan hajatnya. Wa kana min hadithi, di antara ceritanya, yang cerita Ibnu Umar pada hari itu, an qala, ialah beliau berkata, ada seorang lelaki lalu di hadapan ataupun dekat Rasulullah SAW di salah satu jalan. Ketika itu baginda baru selesai membuang air besar ataupun air kecil. Orang itu memberi salam kepada baginda, tetapi baginda tidak menjawab salamnya, sehingga apabila orang itu hampir hilang, yakni dari pandangan Rasulullah SAW di jalan itu, fadaraba, terus baginda memukul kedua tangannya ke dinding, lalu disapu dengan keduanya mukanya, kemudian memukul sekali lagi dengan kedua tangannya, lalu disapu kedua lengannya, kemudian menjawab salam orang itu. Waqala, dan baginda berkata, sesungguhnya tidaklah menegah aku, tidaklah menghalang aku untuk menjawab salammu, melainkan kerana aku tadi tidak dalam keadaan suci. Abu Dawud berkata, saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan, Muhammad bin Thabit telah meriwayatkan satu hadis mungkar dalam bab tayammum. Ibnu Dasa berkata, Abu Dawud mengatakan, lam yutaba, Muhammad bin Thabit tidak dituruti, tidak ada sesiapa pun yang menyokongnya dalam meriwayatkan kisah ini, yaitu tentang 2 kali pukul tanah itu dari Nabi SAW. Mereka meriwayatkan daripadanya sebagai perbuatan Ibnu Umar, Diriwayatkan dari Ibnul Had, katanya Nafi' menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah SAW datang dari tempat membuang air, lalu baginda ditemui oleh seorang lelaki dekat Telaga Jamal. Orang itu memberi salam kepada baginda, tetapi baginda tidak menjawab. Rasulullah SAW tidak menjawab, yakni salamnya, sehingga apabila baginda sampai kepada dinding, baginda pun meletakkan tangannya di atas dinding itu, kemudian menyapu mukanya dan kedua tangannya, kemudian barulah Rasulullah SAW menjawab salam orang itu. Babul junub yatayammam, bab orang berjunub bertayammum. Orang berjunub boleh bertayammum. Diriwayatkan dari Amr bin Bujdan,
dari Abi Dzar, katanya beberapa ekor kambing telah terkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, wahai Abu Dzar, kamu bawalah kambing-kambing ini pergi ke tanah ataupun ke kawasan hulu. Fabadautu ila Rabadah, saya pun membawa, saya pun pergi ke Rabadah. Fakanat tusibuni al-janabah, selalu berlaku yaitu saya mengalami janabah ataupun saya berjunub. Maka selama 5 atau 6 hari saya berada di situ. Kemudian saya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, baginda berkata, Abu Dzar, saya diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sakilatka ummuk Abu Dzar li ummikal wail. Teruk betul engkau ni Abu Dzar, apalah dengan engkau ni wahai Abu Dzar. Fada'ali bijariyatin, baginda pun memanggil seorang hamba saya, perempuan yang hitam, untuk saya. Perempuan itu pun membawa satu bekas yang berisi air. Fasataratni bithaubin, dia menutup saya dengan satu kain, dan saya bersembunyi di balik kenderaan yang diunta. Waqtasaltu, dan mandilah saya. Faka'anni alqaitu anni jabalan, setelah mandi terasa semacam saya telah membuang bukit dari belakang saya. Faqala, Nabi SAW pun bersabda, as-sa'idut tayyib wudu'ul muslim, tanah yang suci itu adalah wadu, pencuci ataupun wadu, wadu di sini bukan makna air semaya, sebagai pencuci lah, pembersih daripada hadas seseorang muslim itu. Walau ila 10 sinin, walaupun hingga 10 tahun. Kemudian apabila engkau ataupun kalau engkau menemui air, fa amissahu, maka sentuhlah air itu, yakni gunakan air itu. Fa inna dzalika khair, kerana itu adalah baik. Wa qala Musaddad berkata, ghunaimatun minas sadaqah, yakni telah terkumpul beberapa ekor kambing sedekah, kambing zakat. Hadis Amr lebih sempurna. Seterusnya diriwayatkan dari Bani Amir lagi, katanya, saya telah memeluk agama Islam, saya telah masuk ke dalam Islam, yakni memeluk agama Islam. Fa ahammani dini, dan saya berasa minat untuk mendalami ataupun mengetahui agama yang saya anuti itu. Saya pun pergi kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun menceritakan, ini ringkas belaka ni, mana saya cerita kepada dia keadaan saya. Abu Dzar menceritakan, inni ijtawaitul Madinah, sesungguhnya saya telah berasa cuaca di Madinah tidak sesuai, yang ini dengan saya. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh saya membawa sekumpulan unta dan kambing. Faqala li, baginda berkata kepadaku, ishrab min albaniha, minumlah susunya. Wa asyukku fi abwaliha, dan saya ragu, saya syak tentang air kencingnya, yakni adakah Nabi SAW telah menyuruh Abu Dzar meminumnya. Faqala Abu Dzar berkata, fakuntu a'zubu 'anil ma', aku tidak mendapat air, sedangkan bersamaku ada istriku, maka aku berjunub, aku mengalami janabah. Dengan itu aku bersembahyang tanpa bersuci. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas itu aku pergi, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tengah hari. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu kumpulan sahabat-sahabatnya di bawah naungan masjid. Baginda berkata, Abu Dzar,
Saya menjawab, ya. Halaktu ya Rasulullah, saya telah binasa wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ma ahlakaka. Dalam kitab ini ahlalaka tu silap lepas lam tu kaf sepatutnya. Kalau hak guna kitab ni lah, cetakan ni lah, tak ada kaf itu, tukarlah lam itu yang kedua tu tukar dengan kaf. Wa ma ahlakaka, apakah yang membuatkan engkau binasa itu? Qultu, saya jawab. Di sini dia kata qalbu, bukan qalbu, qultu. Silap lah tu, silap cetak. Qultu, saya jawab, saya kata, inni kuntu a'zubu minal ma', saya tidak mempunyai air sedangkan istri saya bersama saya, maka saya berjunub dan bersembahyang tanpa bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh dibawakan air kepada saya. Maka seorang hamba perempuan yang hitam membawakan air dalam satu bekas, yatakhadhab, yang berkocak, bekas itu berkocak, ma huwa bimal'an, yakni tidak penuh airnya, yakni air dalam bekas itu tidak penuh sebab itu berkocak. Fatasartartu ila ba'ir, saya pun bersembunyi di balik kenderaan, unta lah, kenderaan itu maksudnya unta, ba'ir maknanya unta. Faqtasaltu, saya mandi. Kemudian saya datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai Abu Dzar, sesungguhnya tanah yang suci itu menyucikan. Walaupun engkau tidak mendapat air sampai 10 tahun, apabila engkau mendapat air, engkau menemui air, maka gunakanlah air itu, maka gunakannya. Fa'amissa wa jildak, maka gunakannya, mana untuk kulitmu, yakni mandilah menggunakan air itu, yakni sentuhkanlah tubuh engkau dengan air, maksudnya mandilah dengan air itu. Qala Abu Dawud berkata, Hammad bin Zaid meriwayatkannya dari Ayyub, beliau tidak ada menyebutkan abwalaha. Hadza laisa bi sahih, yakni yang menyebutkan ada abwal ini, air kencing binatang itu tidak sahih. Tidak ada yang menyebutkan tentang air kencing itu kecuali hadis Anas, tafarrada bihi ahlul Basrah, dan ahlul Basrah bertafarrud, hanya ahlul Basrah sahaja meriwayatkan hadis ini. Sekatu bab tayammum fil hadar, ini bab bertayammum pada ketika hadar, bukan fis safar. Hadar lawannya safar. Tayammum dalam perjalanan, safar. Ini tayammum ketika berada di tempat sendiri, ketika bermukim ataupun berada di tempat sendiri, itu makna hadar. Tidak semesti hadar itu makna di bandar, tak mesti, tempat sendirilah, makna tidak dalam perjalanan. Sebab hadar itu kadang-kadang digunakan dengan makna bandar, di sini bukan dengan makna bandar, maknanya di tempat sendiri. Diriwayatkan baiklah tentang perawi-perawi dia tu tak ada apalah yang perlu dibahaskan, sebab molek-molek belaka tu tak ada apa. Riwayat daripada Umair Maula Ibnu Abbas. Maula ialah hamba bebasan, hamba yang dibebaskan oleh Ibnu Abbas, itu makna Maula Ibnu Abbas. Abdullah bin Yasar Maula Maimunah, seperti itu juga makna hamba yang dibebaskan oleh Maimunah. Dibebaskan ataupun dimerdekakan. Jadi Umair ini maula kepada Ibnu Abbas,
berkata, saya dengan Abdullah bin Yasar maula kepada Maimunah. Dua orang ni pergi berjumpa dengan Abil Juhaim. Sini ada dua perkara yang tak disebutkan, iaitu betul dah lah hak sini ni, iaitu Abdullah bin Yasar maula kepada Maimunah. Hak ni hak tepatnya, hak ni hak betulnya mengikut ulama. Kerana kalau siapa-siapa ada kitab ni Badlul Majhud ni boleh tengok. Hafiz Ibn Hajar kata dia ni Abdullah bin Yasar ini adalah adik-beradik kepada Atha bin Yasar, iaitu tabi'i yang terkenal. Wa huwa 'inda Muslim fi hadzal hadis, dalam Muslim. Ini sebab kita ngaji juga Muslim sebagai peringatan lah. Sebagai peringatan. Dia kata dalam Muslimnya pada ketika menceritakan hadis ini, nama dia ni maula kepada Maimunah ni bukan Abdullah tetapi Abdurrahman bin Yasar. Abdurrahman bin Yasar wa huwa wahmun. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Hak dalam Muslim tu waham, kekeliruan perawi tu, sehingga dia mengatakan Abdullah ni Abdurrahman. Sebenarnya bukan Abdurrahman tetapi Abdullah. Maknanya dari segi hak ni, sanad Abu Daud ini lebih tepat dan lebih tinggi, lebih kemas daripada hak Muslim. Hak tu lah, hak tu sanad itu. Sebab dalam Muslim dia sebut Abdurrahman, yang sebetulnya bukan Abdurrahman tetapi Abdullah. Hak dalam Muslim tu keliru, kata Hafiz Ibn Hajar, waham. Imam Nawawi mengatakan ini dia ada 4 beradik ni, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik dan Atha. Ini 4 beradik, semua bin Yasar belaka. Tetapi hak dalam peristiwa ni namanya Abdullah, itu yang tepat, bukan Abdurrahman. Abdurrahman itu keliru. Dan Abdullah ini adalah maula kepada Maimunah. Abdurrahman bukan maula kepada Maimunah. Hak maula kepada Maimunah ialah Abdullah, bukan Abdurrahman. Itu keliru. Abdurrahman tidak menjadi maula kepada Maimunah. Hak jadi maula kepada Maimunah ialah Abdullah. Itu satu perkara. Yang kedua, mereka ni pergi berjumpa dengan Abil Juhaim bin Al-Harith. Abil Juhaim bin Al-Harith ini satu lagi hak riwayat Abu Daud ini lebih tepat dan lebih kemas daripada Muslim, kerana dalam Muslim ada satu riwayat daripada Abul Jaham, bukan Abul Juhaim, Abul Jaham. Tapi dalam Bukhari Abul Juhaim serupa dengan Abu Daud ini dalam Bukhari. Dalam Muslim Abul Jaham. Itu tak betul. Sebab kalau dalam bab sutrah dan dalam bab ini tayammum ni Abul Juhaim. Tapi kalau dalam bab ambijaniyah, Nabi SAW kata i'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham. Itu Abi Jaham, bukan Abi Juhaim. Dia bagi hadiah kepada Nabi SAW kain yang batik lah, kain yang berbatik. Nabi SAW pakai buat semaya. Dia tak sihat ni. Tadi dia nak bui hak asal lagi. Hak asal lagi tu kosong. Nabi SAW pun suruh hantar ni, lepas tu ambil hak satu lagi. Dia kata buat mari kepada saya ambijaniyah, kain ambijaniyah, hak asal lagi tu, hak tidak berbatik tu, yang dibawa oleh Abi Jaham. Tu Abi Jaham dalam situ. Tapi sini dalam bab sutrah dan dalam bab tayamum ni tidak ada Abul Jaham, Abi Jaham. Yang adanya ialah Abul Juhaim, itu yang tepat. Tapi dalam Muslim tersebut Abu Jaham. Itu tak tepat lah tu. Tak tepat. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, Abul Juhaim ni apa namanya? Setengah kata namanya Abdullah bin Al-Harith bin As-Simmah. Ada pula yang mengatakan tidak tu, Harith bin As-Simmah. Harith tu nama dia, Al-Harith itu nama dia. Abul Juhaim tu kunyah dia, dan bin Abil Juhaim, bin tu, bin di tengah sepatutnya tidak ada. Yang ni Abil Juhaim Al-Harith bin As-Simmah. Abil Juhaim iaitu Al-Harith bin As-Simmah. Abil Juhaim dengan Al-Harith tu hak tu lah. Harith tu nama dia, Abil Juhaim tu
kunyah dia. Yang ini mengikut setengah ulama, tapi mengikut setengah ulama betul dah tu Abil Juhaim bin Al-Harith. Nama dia sebenarnya Abdullah. Dia ni anak Harith. Harith tu ayah dia, bukan dia tu sendiri nama Harith. Tapi ada juga ulama mengatakan dia tu sendiri nama Al-Harith. Bermakna bin di sini tidak tepatlah mengikut mereka, tetapi itu tidak kuat. Yang kuatnya ada bin. Abil Juhaim bin Al-Harith bin As-Simmah Al-Ansari. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari daripada arah Telaga Jamal. Lepas tu ada seorang lelaki bertemu dengan dia. Orang tu pun beri salam kepada dia. Seorang lelaki tu apa namanya? Dalam riwayat yang lain disebutkan dia sendiri lah. Dia sendiri, Abu Juhaim tu sendiri. Kadang-kadang orang ni dia cerita dia, tapi dia macam cerita ada satu orang. Dia kata gitu. Padahal dia dah, kita tahu mana dia dalam riwayat yang lain. Melalui riwayat yang lain, iaitu orang yang bertemu dengan Nabi SAW tu dia sendiri dah. Orang tu pun beri salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW tak jawab salam. Apabila dia sampai dekat dinding, Nabi SAW pun sapu muka dia dan dua tangan. Mana tepuk ke dinding tu, sapu muka dan dua tangan gitu saja. Baru lepas tu dia jawab salam. Di sini tidak ada disebutkan sampai ke mana tu, dua tangan saja. Hak inilah hak sahih. Adapun riwayat Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i dan begitu juga riwayat Daraqutni yang menyebutkan sampai ke lengan, itu tidak sahih. Tidak sahih. Umpamanya di sini ada sebutkan Imam Syafi'i ada menambahkan bila dia sampai ke dinding tu hattahu bi'asad. Nabi SAW goreh dinding itu dengan tongkat supaya berdebu sikit dinding tu. Tak apalah. Lepas tu dia ada dalam riwayat Daraqutni, riwayat Abi Salih dari Laith, Nabi SAW sapu muka dan dua lengannya. Begitu juga riwayat Syafi'i, Imam Syafi'i daripada Abil Hurith, mana sampai ke lengan juga, tetapi itu tidak tepat. Hak riwayat Imam Syafi'i, begitu juga riwayat Daraqutni, itu tidak sahih. Maknanya hak sampai ke lengan itu tidak sahih, ataupun sampai ke siku tidak sahih. Jadi sebab itulah hafiz hadis ramai mengatakan ini tak betul perawi dia tu. Hak mengatakan sampai ke lengan tu cerita hak Nabi SAW buat, itu tak betul. Hak sampai ke lengan atau sampai ke siku itu mauquf kepada Ibnu Umar, orang lain, bukan sampai kepada Nabi SAW. Hak sabitnya hak ni lah, hak kita baca famasah bi wajhihi wa yadayhi, dua tangan gitu saja, dua tangan, bukan dua lengan, dua tangan. Jadi riwayat hak sebut sampai ke lengan atau sampai ke siku tu riwayat syadzah. Selain daripada dalam sanad Imam Syafi'i itu ada Abil Huwairith, hak tu dhaif juga. Begitu juga dalam sanad Daraqutni ada Abi Salih, hak tu pun dhaif juga. Jadi tak kuat kedua-duanya, tak boleh lawan hak ni, sanad ni. Sanad Abu Daud ni tak boleh lawan ni. Perlu kita ingat, jangan apabila kita kata kita berjumpa riwayat ini riwayat Syafi'i, Imam Syafi'i riwayat ni, maka dengan sendirinya jadi sahih riwayat. Tidak. Bukan gitu cara orang yang mengaji hadis. Tidak begitu. Saat ini kita sebut riwayat Syafi'i ada riwayat lagu ni, tapi itu tidak sahih. Ulama-ulama hadis kata tidak sahih hak riwayat Syafi'i. Dia yang menentukan sahih atau tidak sahih ni sanad dia tu, sanad dia. Orang yang meriwayatkan salah seorang, misalnya Imam Syafi'i riwayat, dia tu molek tak apa, bagus, orangnya baik, istimewa lah orang, tapi setiap hadis yang diriwayatkan oleh dia tidak sahih, tidak semuanya sahih. Begitu juga kalau semua dalam sanad yang Imam Syafi'i itu nak sampai kepada Nabi SAW tu semuanya molek belakang, kecuali seorang hak tak molek, pun jadi dhaif juga, tidak nak diramal. Lepas tu kita kata jadi ni orang molek apa, dia ambil daripada orang
hak tak molek, itu soal lain. Soal lain. Itu kita kena faham. Jangan kita kata kalau orang ni orang molek mesti dia ambil daripada orang molek. Tak mesti. Kecuali kalau dia mensyaratkan seperti Imam Bukhari, hak dia ambil tu daripada orang yang molek-molek belaka mengikut dia. Itu lain. Barulah kita kata semua riwayat dia tu sahih. Itu pun kena tengok juga. Adakah bantahan, adakah apa-apa pendapat lain lagi yang tidak setuju dengan pendapat dia, kita boleh tengok pula. Tidak kata bila dia sebut begitu sudah muktamad, tak boleh nak kata apa dah. Tidak begitu. Terutama kalau hak lain lah, selain daripada Imam Bukhari yang tinggi syarat dia, maka kita kena tengok dulu. Apabila seseorang tu riwayat daripada satu orang, tidak bermakna dia mengatakan perawi hak dia ambil tu siqah, tidak bermakna begitu. Berapa banyak ni dalam kitab-kitab hadis ni jumpa sama lagu tu, orang-orang yang molek ambil, tapi dalam sanad dia tu ada orang hak tak molek. Tidak bermakna orang yang molek tu macam dia iktiraf hak tak molek tu. Dah suku hak tu bab lain. Dia kerja ulama hadis ni, salah satu kerja dia ni, tugas dia nya iaitu menyampaikan hadis setakat mana hak sampai kepada dia, tak kira lah melalui sanad yang kuat atau tidak kuat. Itu tugas dia. Lepas tu untuk kita nak pakar, kita kena tengok kedudukan sanad dia. Kena tengok. Tak boleh pakar selalu, tak boleh. Kerja dia kumpulkan sebanyak mana hadis ada. Sebab tu hadis sampai kepada kita ni banyak. Dan kita boleh tapih, kita boleh ambil, boleh pilih. Sumber tu banyak. Tetapi sumber itu bukan semuanya bersih. Mana supaya air lah, ada hak kena tapih. Ada hak kena tapih. Hak penapih ni ilmu ni. Ilmu hadis ni. Jadi kerja dia tu sekat tu. Dia buat mari air kumpul setempat. Orang ni kumpul dalam taki dia, orang ni kumpul dalam taki dia, orang ni kumpul dalam taki dia. Untuk kita nak guna, kena tengok. Kita nak basuh ke apa? Boleh jadi nak basuh pinggan, nak basuh apa-apa, boleh. Kalau banding air lah. Kalau nak minum, kita tak gamuk masa. Nak minum, apabila siapa kena minum. Ada juga air tu cuci, tapi ada benda, sesuatu yang makna hakikat dia tidak suci. Misalnya dia telah dijilat oleh binatang ke yang najis, ataupun ada najis walaupun tidak berubah air, tapi ada najis, maka tak boleh guna juga untuk bersuci, tak boleh. Dia banyak syarat apabila kita nak guna. Begitu juga dengan hadis ini. Kalau dalam bab akidah, kalau setara ni tak boleh kita guna. Kalau dalam bab hukum, setara ni tak boleh, tapi rendah sikit daripada syarat akidah. Bila bab hukum, setara ni boleh dah, tapi hak ni tak boleh lagi. Begitulah perbandingannya. Supaya air saat ni lah ada kita tak tergamuk minum, tapi untuk buat benda lain tak apa, kita boleh buat. Nak benda lain, nak jiru tanaman kita ke, nak apa ke, boleh, tak ada jadi masalah. Gitulah juga dengan hadis ni. Nak tengok, nak buat perbandingan dengan hak lain, perbandingan. Untuk itu baru kita boleh banding, baru kita boleh tahu perbezaan dia. Sebab apa beza ni? Bagi ahli dia, bila dia kaji, dia tahu soal. Sebab beza ni, dia ni pahaman dia ni alah kau gitu sikit, jadi terbawa-bawa dengan pahaman dia. Tu sekal. Hak ni pula apa lagu ni tak super dengan hak ni. Sebab perawi ni dia mengharuskan riwayat bil makna, sedangkan yang satu lagi tidak mengharuskan riwayat bil makna. Sesuatu riwayat tu kena riwayat bil lafzi, kalau bil makna tak boleh. Apabila riwayat bil makna, dia ada beza sikit sebanyak. Orang ni pula dia kata dia apa yang tak serupa dengan orang lain. Sebab dia banyak keliru, waham, banyak waham. Ulama-ulama kaji dia ni banyak waham, dan dia banyak terlupa riwayat-riwayat dia, bercelaru riwayat dia. Sebab tu jadi hak riwayat dia ni kita tak boleh utamakan, kita kena utamakan hak lain. Maknanya kalau kita banding air tadi, napih dia ni, hak ni napih molek, hak ni napih kurang molek, hak ni 2-3 lapis tapis dia, hak ni selapis ya tapis saya. Gitulah. Gitu. Baik. Nabi SAW tidak jawab salam. Bapa tidak jawab salam? Bapa tidak jawab salam?
pasal tak ada air semaya dan tidak dalam keadaan suci, dah tak ada air semaya, tak ada nak ambil air semaya, tayamum, itu pun satu bentuk bersuci juga. Maknanya kalau selagi tidak ambil air semaya ataupun tidak bertayamum, tak boleh jawab salam. Kira-kiranya begitulah dalam hadis ni dan hadis selepas ni. Apa maknanya? Apa? Jadi setengah ulama mengatakan Nabi SAW dia tidak suka menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan tidak suci. Lepas tu ada dalam riwayat yang lain tu, dalam riwayat Bukhari itu misalnya, kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi SAW sentiasa sebut Allah fi kulli ahyanihi, dalam semua keadaannya. Hak tu lagu mana? Jawab dia hak lain. Imam Tahawi misalnya kata hadis ini sudah mansukh. Hak ni tak ada cerita, tak perlu pakai lagu ni, tak perlu terikat ni. Mana kena ada air semaya dulu atau kena tayamum dulu baru boleh jawab salam, tidak. Sebab salam tu nama Allah, nak menyebut nama Allah tu kena ada air semaya, kena suci, asal dulu, cerita dulu. Tapi itu sudah mansukh. Sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam Bukhari, kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi SAW sentiasa menyebut nama Allah pada setiap masa, mana tak kira dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan suci. Bermakna suci itu tidak syarat dah. Jadi hak ni cerita dululah kalau ada. Begitu. Setengah ulama pula mengatakan hadis ini mansukh dengan ayat wudu, jadi di situ tak ada sebut apa semua ni untuk nak menyebut nama Allah, kena ada air semaya ke apa, tak ada. Tapi hadis ini menunjukkan begitulah. Setara nak sebut nama Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalam. Hak tu pun tak sedap. Apatah lagi kalau hak lain, apatah lagi kalau Quran misalnya, nak baca Quran, nak jawab salam ada sepatah nama Allah, itu pun tak boleh dah. Tapi ini di peringkat permulaan. Artinya mengikut kebanyakan ulama hadis ini sudah mansukh. Sahih hadis ini memang sahih, tetapi tidak semesti hak sahih itu kita perlu pakai semua. Maka tak apalah. Maknanya sekarang ni kalau kita tak ada air semaya, tak perlu kata tepuk dulu, tepuk tangan, tayamum dulu, boleh jawab salam. Sebab apa hak ni hak kata Nabi SAW selepas tayamum barulah jawab salam. Lepas tu dalam riwayat satu lagi dia kata sebab saya tak suci tadi. Ini cerita dulu mansukh. Hak mansukh ni kita tak boleh pakai. Ini bermakna bukan setiap hadis sahih itu boleh dipakai, tak boleh pakai. Tapi cuma ulama nak melera, ada yang mengatakan ialah lebih baik kalau kita dalam keadaan suci, lebih baik sekadar tu saja. Nak kata wajib kena ada air semaya baru boleh jawab salam, tidak, tak ada siapa pun kata lagu tu, tak ada. Walaupun hadis ini dari segi zahirnya jelas menunjukkan macam wajib lah, macam tak boleh lah kalau tak ada air semaya ataupun tidak dalam keadaan suci dengan tayamum itu. Tapi apabila kita sudah tahu ini sudah mansukh, maknanya tak terikat lah kita, tak terikat, tidak kata jadi berdosa kalau kita jawab tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna Nabi SAW pergi ke dinding ni? Pergi ke dinding, dia pun tepuk tangan ke dinding. Dalam riwayat selepas ni tepuk tangan. Buat apa tepuk dinding? Kata fatayammamu sa'idan tayyiba, itu tepuk tanah. Pada dinding ada tanah kah? Situ bendanya. Situ benda. Sini masalah besar pula. Ia jadi khilaf ulama. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Daud Zahiri dan ramai lagi yang lain mengatakan hak boleh kita buat tayamum ni iaitu tanah saja. Tanah. Debu tanah. Sa'id tayyiban. Tanah hak suci, hak tu saja. Dalam salah satu pendapat Imam Syafi'i, dia kata tanah yang boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kalau tak boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tak boleh. Tetapi dalam pendapat yang satu lagi, asalkan tanah, syarat hak kata boleh menumbuhkan itu tidak, tak perlu, asalkan tanah. Tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan sa'idan tayyibah, yakni muka bumi. Muka bumi itu tak kira lah batu kah, tanah kah, pasir kah,
Hak tidak menumbuh kata kira lah. Muka bumi, hak merupakan muka bumi. Batu celak kau ikutlah. Apa-apa batu, apa-apa hak daripada tanah. Biji timah kau kita kata, waktu biji timah tu tepuk atas biji timah, hak tanah juga. Ini yang dimaksudkan sa'id itu, kata mereka. Dan sebagai sokongannya mereka kata hak ni, tengok tepuk dinding. Apa yang tepuk dinding? Dinding itu daripada gapo? Balik demo hak kata syarat tanah tu dinding tu tanah lah, dia kata. Sebab orang sampai dulu buat rumah ni, dinding rumah dia tu daripada tanah. Kalau atas tanah ni memanglah tanah juga, tapi belum pasti lagi cuci, belum pasti. Boleh jadi Nabi SAW tengok tak ada hak bernasabah, dia tepuk ke dinding, dia tepuk ke dinding, dan dinding tu tanah dah. Dan sikit sebanyaknya ada lah tu debu, terutama di tempat dia tu, tempat berdebu. Dia kata gitu. Tapi Imam Tahawi kata tak jelas. Selagi tidak jelas, kita tidak jumpa dalam hadis sebut dinding tu daripada tanah, kita tak boleh pakai. Hak dalam riwayat Imam Syafi'i tadi, Nabi SAW korek sikit, goreng sikit apa nama di dinding tu, supaya apa? Supaya keluar tanah lah, maknanya daripada tanah lah tu. Tapi riwayat itu tidak sahih, tak boleh kita pegang, tak boleh nak pegang, nak hujah tak boleh, nak bincang, nak bawa dalam majlis bincang tak boleh. Sebab apa? Tidak sahih. Sebab itu Imam Tahawi kata, biasanya rumah ni pada masa tu pun orang buat daripada batu hitam, buat daripada batu dinding. Kalau dinding, walaupun ada juga tanah, tapi kena pasti dulu hak ni dinding daripada tanah, kena pasti gitu. Kalau berdasarkan riwayat yang tidak kuat, tak boleh lagi, kata dia. Jadi kalau kita kata batu tu daripada apa? Daripada tanah lah juga, daripada muka bumi lah juga. Sebab tu dia kata batu tu boleh. Sebab Nabi SAW tepuk dinding, tepuk dinding itu batu tu apa boleh juga, sebab dia daripada tanah juga batu tu, muka bumi juga orang ambil buat dinding tu. Sebab tu boleh. Ini salah satu dalil bagi mereka lah. Tapi dia mau tu kata tak jelas lagi. Kena ada lah dalam hadis yang menyebutkan bahawa dinding tu hak Nabi SAW tepuk tu daripada batu. Kalau selagi tak jelas, kamu tak boleh nak hujah. Tak boleh kedua kalau lagu tu. Hak kata rumah daripada tanah pun tak jelas, tak boleh buat dalil. Hak kata daripada batu pun tak boleh juga, tak boleh pakai lah tu. Jadi tak, kedua-dua je tertolak, tak boleh nak buat hujah kalau selagi tidak jelas. Kalau dia boleh kemukakan hadis, dinding hak tu dinding batu, baru boleh. Atau dinding hak tu dinding tanah, baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Lepas tu Nabi SAW, itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua dalam hadis ni, dia pergi tepuk dinding orang. Apalagi kalau kita mengambil kira riwayat Imam Syafi'i, goreng dinding rumah siapa? Boleh kau buat gitu? Itu jadi macam memusnahkan rumah orang tu, mengganggu, merosak. Apa makna? Boleh jadilah. Ini pendapat ulama lah, yang Nabi SAW buat gitu sama ada rumah keluarga dia, yang mana dia tahu boleh lah, tak ada siapa dia marah, ataupun rumah sahabat dia yang dia tahu dapat kau nak tepuk lagu tu. Hak goreng tu riwayat tidak sahih, hak tepuk saja tu apa salahnya, siapa dia nak marahnya? Kalau kita percaya mana tuan rumah tu tak marah dengan kita melakukan begitu, tak apalah kita guna. Tapi kalau kita tahu tuan rumah dia tu tak setuju, apalagi kalau goreng, apalagi kalau paku, apalagi kalau buat apa-apalah yang merosakkan, itu tak boleh melainkan dengan izin dia. Nabi SAW buat ni tentu dia sudah tahu orang tu izinkan kepada dia. Kalau tidak, dia tak akan buat. Seterusnya, riwayat daripada Nafi', dia kata aku pergi bersama Ibnu Umar untuk sesuatu hajat, pergi bertemu dengan Ibnu Abbas. Ibnu Umar pun selesaikanlah hajat dia, dah ada hajat, pergi bicarlah apa-apalah, bicara dengan Ibnu Abbas. Dia tidak sebutlah apa hajat itu. Wa kana min hadithi, di antara ceritanya tu cerita siapa? Cerita Ibnu Umar. Ada juga maknanya setengah-setengah riwayat menyebutkan Ibnu Abbas, tapi riwayat itu tidak tepat. Hak tepatnya Ibnu Umar ni, cerita Ibnu Umar ni.
Ketika balik tu dia cerita, Ibnu Umar cerita, iaitu ada satu orang lalu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu lorong, di satu jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru keluar daripada ghaid. Ghaid ataupun bau, yang buang air besar ataupun buang air kecil. Orang tu beri ni sini ada terang. Tadi tak ada terang. Tadi dia kata Rasulullah mari dari arah Telaga Jamal, gitu saja. Ni mari daripada buang air besar ataupun buang air kecil. Orang tu beri salam. Nabi SAW tak jawab, sehingga orang tu hampir nak hilang dah daripada pandangan Nabi SAW. Boleh jadi jumpa tempat cekok kau nak pergilah ke lain. Nabi SAW bertepuk tangan dia ke dinding dan sapu dengan kedua tangannya mukanya. Kemudian tepuk sekali lagi dan sapu kedua lengannya. Sapu kedua lengan. Kemudian baru dia jawab salam orang itu. Dalam ni cerita lain sikit. Tadi cerita sapu dua tangan dan tepuk tu mana tak ada sebut. Tak ada sebut tepuk berapa kali. Tak ada sebut. Sini ada sebut tepuk dua kali, satu untuk muka, satu tangan juga sampai ke lengan. Tidak sebut sampai ke siku, sampai ke lengan. Itu beza dia dengan riwayat tadi. Ada dari segi tepuk dinding tu, memang tepuk sepuluh tadi lah juga. Lepas tu dia cerita, tak ada apa yang saya tak jawab salam kau tadi, melainkan kerana saya ni tak suci. Jadi bila tayamum tu maknanya sudah suci lah, sudah suci. Tayamum tu maknanya sudah suci. Di sini menunjukkan bahawa jawab salam itu wajib. Kalau tidak, Nabi SAW tidak gaduh-gaduh lah tepuk untuk nak jawab salam. Ini menunjukkan jawab salam itu wajib. Beri salam itu tidak wajib, tapi jawab wajib. Kalau tidak wajib, tentu Nabi SAW tidak gaduh lagu ni. Jadi walaupun kita kata hadis hak jawab salam itu hak ni sudah mansuh, tapi setengah bahagian dia tu tidak mansuh, mana tetap terpakai. Begitulah. Ini perbincangan dalam usul lah, usul fiqh. Dalam usul fiqh dia bahalah mana sesuatu hadis tu apabila kita kata mansuh, adakah semua bahagian dia dimansuhkan atau tidak. Setengah ulama mengatakan apabila kita kata satu hadis itu sudah mansuh, berarti segala isi dia dalam dia tu, kandungan dia semua sudah mansuh, tak boleh pakai belakang, tak boleh ambil kira belakang. Maknanya kita tak boleh menarik kesimpulan daripada hadis ini bahawa wajib jawab salam. Tak boleh lah, sebab cerita hadis ni juga, hadis ni sudah mansuh, tak boleh. Tapi setengah ulama kata tidak, bahagian jawab salam tu boleh. Hak tu boleh kita ambil hukum daripada hak ni. Cumanya dari segi perlu ada air semaya, kena ada air semaya ataupun dalam keadaan suci baru boleh jawab salam. Hak tu sudah mansuh. Hak dari segi kita nak ambil kesimpulan wajib jawab salam, kita boleh ambil daripada hadis ni, boleh ambil mengikut setengah ulama. Ini masalah khilaf lah. Jadi dia pun jawab salam. Dan tepuk tangan, tepuk dua kali ni tepuk ni. Lepas tu Abu Daud berkata, saya telah mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan Muhammad bin Thabit telah meriwayatkan satu hadis yang mungkar dalam bab tayammum. Hak mana hak mungkar? Hak ni. Hak ni. Ni kan? Haddatsana Ahmad bin Ibrahim Al-Mawsili qala Abu Ali qala akhbarana Muhammad bin Thabit Al-Abdi. Muhammad bin Thabit Al-Abdi qala haddatsana Nafi'. Ha ni. Abu Daud kata, tok guru dia Imam Ahmad mengatakan Muhammad bin Thabit ada meriwayatkan satu hadis mungkar dalam bab tayammum.
itu Abu Daud ambil daripada tok guru dia. Qala Ibnu Dasah. Ibnu Dasah berkata, qala Abu Daud. Abu Daud mengatakan, lam yutaba' Muhammad bin Thabit. Ibnu Dasah ni siapa? Anak murid kepada Imam Abu Daud. Anak murid kepada Imam Abu Daud. Dan salah satu nuskhah Abu Daud ni, Sunan Abu Daud ni, ialah nuskhah Ibnu Dasah. Ibnu Dasah. Nuskhah Ibnu Dasah. Namanya Abu Bakar Muhammad bin Bakr bin Abdul Razak bin Dasah. Anak murid kepada dia. Ini menunjukkan bahawa kitab ni Abu Daud ini ni dalam bentuk yang ada sekarang ni, ni hak kita duk baca, bukan susunan Abu Daud tu sendiri, dengan tidak ada tokoh tambah daripada orang lain, tidak. Kalau Abu Daud sendiri, qala Abu Daud tu boleh kira lagi. Kalau setakat qala Abu Daud, Abu Daud berkata, biasa pengarang-pengarang mengatakan begitu. Qala Abu Abdullah, Imam Bukhari kata dalam kitab Bukhari dia, qala Abu Abdullah, Abu Abdullah berkata, sesoalnya dia ambil daripada orang lain, padahal dia sendiri dah. Abu Abdullah maksudnya dia lah, tak apa lagu tu boleh lagi. Tapi kalau qala Ibnu Dasah, qala Abu Daud, tak Abu Daud ambil daripada Ibnu Dasah pula. Lepas tu Ibnu Dasah kata, Abu Daud kata. Apa makna lagu tu? Apa makna? Ini menunjukkan nuskhah kita pakai ni ada nuskhah lu'lu'i. Lu'lu'i ni adalah hak kemudian lagi. Maknanya anak murid dia susun. Sebab itulah kalau kita kata qala Abu Daud tu anak murid dia kata, lagi sesuai. Lepas tu anak murid dia tu hak lain, bukan Ibnu Dasah sendiri. Kalau Ibnu Dasah dia tidak kata lagu tu lah, makna nuskhah ni bukan nuskhah Ibnu Dasah, tetapi anak murid yang lain Lu'lu'i ambil daripada Ibnu Dasah, dan Ibnu Dasah kata, Abu Daud kata, maknanya dia sendiri tak dengar, tetapi hak seguru dengan dia iaitu Ibnu Dasah kata lagu ni, kata lagu ni. Dia pun ambil bubuh dalam kitab Abu Daud juga, bubuh dalam kitab Abu Daud juga. Tetapi asal hadis ini, makna perbahasa dia tu perbahasa orang ni kata tu. Adapun hadis tu sendiri memang susunan Abu Daud, bukan ada tambahan daripada orang lain tau. Anak murid dia tu hanya salin tulis hak Imam Abu Daud riwayatkan. Tu memang riwayat Abu Daud lah hak tu. Hak ni hak komentar ni. Komentar. Hak ni ditambah, ada tokoh tambah anak murid dia. Tokoh tambah anak murid dia. Ibnu Dasah berkata, Abu Daud mengatakan Muhammad bin Thabit tidak ada sesiapa pun menjadi mutabi' kepadanya. Itu makna lam yutaba'. Ini istilah lah, menjadi mutabi' kepadanya dalam kisah ini, iaitu tentang pukul 2 kali. Pukul 2 kali ke dinding tu. Pukul tangan 2 kali ke dinding tu, tak ada. Tak ada orang menjadi mutabi' kepada dia. Hak adanya orang lain meriwayatkan daripada Nafi'. Ni tadi Muhammad bin Thabit meriwayatkan daripada Nafi'. Selain daripada dia ni, anak murid Nafi' ada lagi, ramai lagi orang lain. Orang lain hak cerita tepuk 2 kali tu, mereka sebutkan itu sebagai perbuatan Ibnu Umar, bukan hak Nabi SAW, bukan hak Nabi SAW. Apa maksud dia nak ayat sini ya? Dia nak ayat sini, hadis ini tidak sahih lah. Itulah rekah, kalau kita nak rekah tidak sahih. Sebab apa? Apabila ada Imam Abu Daud kata ni, saya dengar Ahmad bin Hanbal, mana tu guru dia, kata Muhammad bin Thabit telah meriwayatkan hadis mungkar dalam bab tayammum. Kita cari dalam bab tayammum ni tak ada dah hak lain. Hak Muhammad bin Thabit ni riwayat kecuali hak ni. Maknanya hak ni lah hadis mungkar. Apa makna kata apabila kata hadis mungkar tu? Dengan sendirinya hadis itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, bercanggah dengan perawi yang thiqah, bercanggah dengan perawi yang thiqah. Dia tu sendiri perawi tu dhaif, baru orang panggil hadis tu hadis mungkar dalam istilahnya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang dhaif. Apa yang diriwayatkannya itu bercanggah dengan riwayat orang-orang lain yang thiqah. Orang lain kemah, molek-molek belaka, dia tak serupa dengan orang lain. Itu orang panggil hadis mungkar. Hadis mungkar ni hadis dhaif lah. Sebab apa? Sebab perawi dia tu dhaif. Bukan sekadar perawi dia tu dhaif, riwayat tak serupa pula dengan orang lain.
Itu maknanya itu mungkar. Maknanya tujuan Imam Abu Daud menukilkan kata-kata Imam Ahmad itu dia nak cerita komen ataupun apa hukum keputusan Imam Ahmad terhadap riwayat Muhammad bin Thabit ini. Secara tidak langsung seseolahnya dia mengatakan Imam Ahmad menghukumkan hadis ini dhaif. Itulah sebab tu dia kata hadis mungkar. Lepas tu Imam Abu Daud pula kata, ini daripada Ibnu Dasar, tak ada orang lain hak sokong menjadi mutabik ni. Mana orang lain ramai lagi riwayat daripada Nafi' ni. Bukan anak murid Nafi' Muhammad bin Thabit seorang tu je, ramai lagi orang lain. Orang lain lebih kemah lagi daripada Muhammad bin Thabit itu. Mereka semua tak ada meriwayatkan hak pukul 2 kali. Nabi pukul dinding 2 kali. Nabi SAW sendiri pukul 2 kali dinding. 1 kali pukul untuk muka, 1 kali lagi pukul untuk tangan. Sampai ke lengan tu. Hak tu tak ada, orang lain tak ada riwayat daripada Nafi'. Hak adanya, kalau cerita ada orang lain riwayat daripada Nafi', hak pukul 2 kali itu cerita perbuatan Ibnu Umar, tak ada kaitan dengan Nabi SAW. Dia keliru. Sebab apa dia keliru? Muka dia orang dhaif. Keliru lah, nasabah lah, keliru. Kalau orang kuat dia seorang pun tidak lagu tu. Kalau ramai kita kata 10 orang, 10 orang ramai ada. Hak seorang ni ngapa Quran misalnya kita kata. Hak lain tu tidak ngapa. Hak ngapa dia kata lagu ni. Hak tidak ngapa tu kata lagu ni. Nak pakai hak mana? Walaupun 9 lagi kita kena pakai hak ni, muka dia kuat. Hak seorang ni. Apatah lagi kalau ramai ni hak kuat, bukan balik tak kuat. Hak ngapa Quran, hak ramai ni hak 9. Hak sah ni tidak ngapa, dia pula rakyat tidak serupa. Bayangkan lagu mana. Tentulah kita akan utamakan hak ni. Itu tujuan Imam Abu Daud nak ceritanya orang lain tak ada, riwayat dia ni tak kuat ni, keliru ni. Sepatutnya orang lain cerita ni perbuatan Ibnu Umar hak pukul 2 kali tu, dia kata Nabi pukul 2 kali, orang lain tak ada kata lagu tu. Makna tujuan dia nak mentadhifkan mendhaifkan hadis ini, iaitu melalui 2 cara. Satu, pendapat Imam Ahmad kata hadis ini mungkar. Yang kedua, kita tengok ramai lagi perawi daripada Nafi' tak ada riwayat lagu tu. Bahkan kalau ada pun mereka mengatakan itu perbuatan Ibnu Umar, bukan perbuatan Nabi SAW. Dengan sebab itulah ulama-ulama yang tak seterima pukul 2 kali itu, dia kata ada pukul 2 kali pun setara ni lah kedudukannya, setara ni kedudukan, tak boleh nak pegang kuat tu kata dia. Hak dalam Bukhari tepuk sekali ya, tepuk sekali, lepas tu tak ada sampai ke lengan, tak ada sampai ke lengan, sampai ke sini ya, pergelangan tangan saja, sekali tepuk untuk muka dan untuk 2 tangan ni sampai ke pergelangan tangan, tak ada sampai ke lengan. Kalau mengikut orang yang mengatakan sampai ke siku, tak boleh nak buat dalil juga dengan ni, sebab ni sampai ke lengan. Orang yang mengatakan sampai siku, kalau tak sampai ke siku tak sah, tak sah. Gitu. Mana tak boleh nak pegang juga, tak boleh nak pegang. Jadi apa kedudukan apa nama ni Muhammad bin Thabit ini? Apa yang Imam Ahmad kata dia ni hadis, meriwayatkan hadis mungkar. Maknanya apabila dia kata hadis mungkar tu kita faham selalu lah, dia tu sendiri dhaif, dia tu sendiri dhaif, barulah jadi mungkar. Baik, kita tengok di sini. Muhammad bin Thabit al-Abdi Abu Abdullah al-Basri qala ad-Dawri an Ibn Ma'in laysa bi syai', tak ada gapo dia ni, laysa bi syai', tak pakarlah kalau kita kata laysa bi syai', tak ada gapo benda. Uthman ad-Darimi kata laysa bihi ba's, tak apa. Kalau kata lagu tu dia memberi makna apa nama ni, ta'dil lah tu, tapi ta'dil pun rendah sangat, dekat-dekat dengan dhaif. Nasai berkata laisa bihi ba's, tak apa. Tapi ada juga ketika dia kata laisa bil qawi, tak kuat, tak kuat, pada dhaif lah. Dauri meriwayatkan daripada Ibnu Ma'in, dhaif kata dia. Ni perawi. Lepas tu kata orang, Dauri kata, saya kata kepada dia, tidakkah pernah engkau kata laisa bihi ba's, tak apa, dia ni tak apa. Dia apa kata? Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in kata, tak aja, aku kata aja kata lagu tu. Makna mengikut dia nya dhaif sama, dia ni dhaif sama. Muawiyah bin Salih meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, dia kata hadis Ibnu Umar dia riwayat berhubung dengan tayamum, hak tu mungkar, tak betul tu.
Tidak hak lain, tidak hak lain. Wa qala Abu Hatim berkata laisa bil matin, tak kuat. Yuktabu hadithu, tapi hadis dia boleh ditulis, nak tulis boleh. Nak catat boleh hadis dia ni. Tapi setengah-setengah perawi ni, setengah-setengah ulama kata dia nak tulis pun tidak halal. Siapa tahu? Nak tulis pun tidak halal. Ini bermakna tulis lain, bukan makna untuk buat hujah. Apa tujuan tulis? Untuk iktibar, untuk buat perbandingan. Makna kepada orang yang mengaji cukup molek tu adanya bahan-bahan ini, penting. Tapi kalau orang tak mengaji memang celaru lah, mana hak ni lagu ni, hak ni lagu ni, serabut lah dia. Tapi kepada orang yang mengaji bermolek baru ada dia boleh buat perbandingan. Sebab itu kata boleh ditulis hadisnya, tetapi dia tidak kuat. Kena ingat, bila dia tidak kuat tu tulis pun jangan dibuat hujah. Abu Ahmad Al-Hakim berkata laisa bil matin indahum, tidak kuat di sisi mereka. Yang di sisi ulama hadis, yang ni banyaklah ulama ramai ni sebut ni dia tidak kuat. Sebab itu munasabahlah Imam Ahmad kata munkarul hadis, dia meriwayatkan hadis yang mungkar munasabah. Iyalah tu. Lepas tu dah tidak kuat, apa yang Imam Abu Daud riwayat, ambil buku dalam kitab dia. Dia nak buat ilmu lah. Dia nak buat ilmu. Cuma keliru. Orang kata ni Sunan Sittah ni. Sunan Sittah ni maknanya atau Sihah Sittah, maknanya kita hodnan ni sahih belaka. Tak kena tu kata lagu tu. Sebab dia kata lagu tu. Kalau kata Sihah Sittah tu dari segi hak kebanyakan kandungan dia tu hak sahih, iya betul. Tetapi setiap hadis dia tu kalau kita nak kata sahih, tak betul. Sini Imam Abu Daud sendiri kata mungkarul hadis. Setengah tempat dia kata dhaif, dia sendiri kata dhaif. Apa tujuan? Dia nak buat ilmu kita. Kalau dia tak amal hak ni, kita tak tahu ada riwayat hak cerita lagu ni tidak sahih. Ni kita boleh tahu perawi orang ni hak tidak kuat. Siapa dia kata dia tidak kuat? Imam Ahmad kata. Kita boleh tahu. Kita boleh tahu hak sahihnya lagu mana. Hak sahih. Hak sahih tepuk dua tu hak ni, hak riwayat ni lah. Mengikut ni tak ada hak sahih mengikut dia. Hak sahihnya iaitu tepuk sekali. Hak riwayat hak cerita ni, cerita Ibnu Umar ni. Hak dua kali hak berkait dengan Ibnu Umar tu, perbuatan Ibnu Umar. Hak lepas tu riwayat hak lain tu Imam Syafi'i pakai dua kali tu, itu hadis lain, bukan pakai hadis ni. Hadis lain sahih juga. Baru boleh kita tahu. Baru boleh kita tahu. Tapi kalau nak pakai hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Tak boleh buat hujah. Kita tahu itu tujuan yang cerita ni, dan kita tahu hadis ni ramai anak murid Nafi'. Adakah orang lain meriwayatkan lagu ni? Tak ada. Sebab itu, sebab Imam Abu Daud kata lam yutaba' Muhammad bin Thabit fi hadhihi al-qissah ala darbatain. Tak ada. Kita boleh tahu. Itu tujuan ulama-ulama hadis ni, dia mari hadis-hadis dhaif. Dalam kitab Tirmizi pun lagu tu juga. Sebab itulah kalau kita belajar hadis di India dan di Pakistan, dia ada tertib dia, ada tertib dia. Mula-mula masa pertama Tirmizi menceritakan khilaf ulama ni kata gini, ulama ni kata gini. Puncanya apa? Hadis lah, kerana hadis. Dia buat mari hadis. Orang ni yang kata gini, mana hadis dia? Ni hadis dia. Orang ni kata gini, mana hadis dia? Ni hadis dia. Sebab itu dia selalu dia mari dalam satu bab tu pendapat yang berbeza, bab yang berbeza. Hak ni hak tak boleh, hak ni hak boleh. Lepas tu hadis yang sesuai. Tujuan dia nak ceritanya punca khilaf ulama ni ialah hadis, punca khilaf. Masa yang kedua Abu Daud, Sunan Abu Daud. Apa tujuan? Sebab Abu Daud dia nak cerita dalil masing-masing ulama, dalil bagi masing-masing ulama tu. Mana dalil dia? Dia kata ni. Hak ni kata lagu ni, mana dalil dia? Ni hadis ni. Orang ni hak kata tak boleh buat dalil hak ni sebab apa? Sebab hadis ni tidak sahih misalnya. Adalah Abu Daud cerita. Sebab itulah Imam Ahmad tak boleh pakai. Ada siapa kelengai kau, siapa kesiku kau. Bagi dia tak ada yang sahih. Tak ada yang sahih. Kalau ada sahih, tak boleh lawan hak ni, hak sekat ni, hak sekat ni. Satu tepuk sekat ni, tak boleh lawan. Imam Abu Daud, sebab tu dia sebut Imam Ahmad, dia nak isyarat kepada pegangan Imam Ahmad dan dalil dia. Sebab apa hak ni hadis juga ni tak saya pakai? Sebab hak ni tidak sahih.
Itu tujuan dia nak cerita dalil masing-masing. Walau bagaimanapun dia agak lebih berat, cenderung kepada hak mazhab Ahmad. Dalam banyak perkara dia sokong, sebab tok guru dia. Kalau kita terima dia ni bukan bermazhab Ahmad pun, tentu sekali sebagai tok guru dia banyak ada pengaruh tok guru dia tu. Lepas pada tu mengaji Bukhari. Bukhari. Hak sebelum pada ni ulama istinbat hadis. Hak ni tak saya pakai hadis ni. Nak pakai hak ni. Dalam Bukhari dia cerita bagaimana cara kita nak keluar hukum daripada hadis. Bagaimana cara kita nak faham hadis. Bukan dalam masalah hukum saja. Dalam semua masalah agama. Bagaimana cara kita nak faham hadis. Bahkan kadang-kadang Imam Bukhari buat tajuk, kadang-kadang dia tak buat tajuk. Dia nak suruh kita buat sendiri. Kalau kamu ini ada hadis, tajuk kosong, kamu nak buat tajuk apa yang sesuai dengan hadis ni. Itu cara dia. Tujuan dia nak ajar orang tu biar boleh buat keputusan sendiri. Sebab tu mengaji cara ni dia memberi satu kemahiran, satu kepakaran yang menyebabkan kita boleh menilai. Kalau mengaji semata-mata terjemuh gitu saja, tak ada kelebihan. Sebab tu mengaji lama pun tak boleh nak buat keputusan apa. Tak ada pendapat, ikut je orang. Tak boleh nak buat keputusan sendiri. Sebab tak kena tertib. Tertib mengaji tu tak kena. Tapi kalau kena tertib setahun pun pada dah. Setahun. Mengaji daurah hadis setahun je. Mana-mana jadi alim tu setahun je. Tapi cara dia tu kena. Bila kena sebelum pada tu cukup dah lah ngajinya. Tak boleh tu ngaji hadis selalu, tak hadis juga lagu tu. Jadi Bukhari. Lepas Bukhari ngaji Muslim Bukhari dia mari hadis sahih tak banyak. Tujuan Muslim nak membanyakkan hadis sahih yang tinggi syarat dia. Itu tujuan dia. Nak cerita ulama-ulama buat keluar hukum ni, buat keluar masalah agama ni, dia bukan pegang sah hadis, banyak hadis dia. Pas hadis dia tu sanad dia tinggi-tinggi. Itu tujuan Muslim. Sebab tu dalam Muslim banyak bulan, banyak hak tulah. Beza sikit-sikit. Tapi sanad dia tinggi, lebih kurang Bukhari kedudukan dia. Walaupun begitu, seperti kita kata tadi, tidak bermakna dalam Muslim itu tidak ada salah, tidak ada keliru, tidak ada wahada. Siapa kata lagu tu? Tengok tadi kita sebut dua tepat. Saat ni saja kita jumpa dalam Muslim, Pak Abu Daud ni lebih tepat, lebih kemah daripada hak dalam dia. Ulama sendiri kata, ulama hadis juga dia kata lagu tu. Dengan sebab itu dia mengaji kalau cara tertib ni tak ada, tak molek, kita faham molek lah. Lepas pada Muslim tu Nasai, orang mengaji Nasai. Tujuan Nasai nak tahu ilat hadis. Nasai payah. Kalau orang boleh Nasai tu hebatlah. Boleh menguasai lah, boleh baca gitu saja tu suku waktu tu. Boleh menguasai maksud dia tu. Ilat hadis. Dia cerita ilat dalam matan, ilat dalam sanad, tu dia cerita. Jadi kadang-kadang hadis sahih tu setengah ulama tak terima. Apa sebab? Sebab ada ilat dia. Ada penyakit yang orang lain tak nampak, dia nampak. Sebab itu dia tak terima. Bukan semua orang nampak. Itu masalah benar hadis ni gitu. Jadi kita tak boleh kata orang lain tak aja kata, dia kata lagu tu. Tak boleh kata. Dan dia ngaji, dia boleh kata lagu tu. Tapi kalau mengaji cara terjemuh gitu saja memang tak boleh, tak akan mampu. Kalau mengaji secara tahqiq, kita akan nampak cara dia tu. Begini cara nak menilai hadis ni. Kita akan nampak. Dia akan mari jelera tu. Zuk. Dia akan mari. Gapo dia prinsip-prinsip kita kena jaga. Mana-mana hak bercanggah dengan prinsip tu, maknanya ada penyakit, kita boleh tahu, boleh kesan. Sama ada pada matan dia atau pada sanad dia. Tu dalam Nasai. Maknanya apabila kita ngaji tahu dah khilaf ulama lagu ni, tahu dah dalil ulama, tahu dah hadis sahih, banyak dah tahu hadis sahih, kita nak tahu ilat hadis pula. Waktu penting nak tahu ilat hadis. Akhir sekali baru ngaji Ibnu Majah. Masa yang ke-6 Ibnu Majah dalam hadis Ibnu Majah ni banyak. Kalau dalam Abu Daud ni kita jumpa dhaif, dia sebut Imam Ahmad kata ini munkarul hadis, ini dhaif, dia sebut. Dalam Ibnu Majah tak ada sebut.
hak dhaif, hak maudhu' pun banyak juga. Seseolahnya orang yang menyusun sistem tadi, dia nak ajar kita, dah belajar dah 4-5 buah kitab, macam-macam cara, kita boleh pasti dah sepatutnya perawi ni jumpa sama dah, perawi ni setara mana, perawi ni setara mana, kita boleh hukum sendiri dah, kita boleh buat keputusan sendiri dah. Itu tujuan belajar Ibnu Majah. Dan tak ada buat keputusan apa-apa, kita sendiri kena buat keputusan. Lepas tu dalam ni ada sahih, ada tidak sahih, kita nak tahu mana sahih atau tidak sahih, dah kita belajar dah sebelum pada ni. Apa kita tak boleh buat keputusan lagi? Itu tujuannya. Jadi sebab itulah Sunan Sittah ni yang jadi masyhur ni, kerana ditentukan sebagai sukatan pelajaran hadis. Bukan bermakna hak ni lebih sahih daripada kitab-kitab hadis yang lain. Tak. Siapa dia kata lagu tu? Tak kena tu. Banyak lagi. Sahih Ibnu Khuzaimah mengikut ulama, dia lebih sahih jauh daripada Ibnu Majah tu. Bahkan daripada Abu Daud ni mengikut setengah ulama, daripada Tirmizi tu lebih dia lagi. Begitu juga Al-Muntaqa Ibnul Jarud, tinggi kedudukannya. Muwatta Imam Malik kalau mengikut Imam Syafi'i nombor 1, tapi tak termasuk dalam hak ni tu. Banyak lagi hak lain-lain lagi, hak lebih tinggi kedudukannya. Imam Tahawi Mushkilul Athar, tinggi kedudukannya, tapi tak termasuk dalam hak ni. Itu untuk buat ngaji. Sebab apa ya hak ni? Untuk buat ngaji, nak bui kemantapan dalam ilmu hadis. Tu tujuannya. Bukan nak ayat kata hak ni kitab ni hak paling sahih, hak ni je, hak lain kurang dah. Dah, tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Seterusnya riwayat yang ketiga dalam bab ni, hak tu juga lebih kurang tu juga, cuma riwayat Ibnul Had. Ni anak murid Nafi' juga. Ibnul Had ini serupa dengan Muhammad bin Thabit tadi, tapi dia dalam riwayat dia ni, dia kata fawadha'a yadahu 'alal ha'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam letak tangan dia atas dinding tu, lepas tu dia pun sapu muka dan tangan dia. Tak ada sebut 2 kali, tak ada sebut siapa kelengan, tak ada dalam. Serupa dengan riwayat mula-mula tadi, riwayat yang ketiga. Dalam Abu Daud dia tak kira hak dhaif ni, kadang-kadang dia mari tengah, kadang-kadang dia mula-mula sekali, tak kira. Tidak bermakna hak akhir sekali tu dhaif dah. Tapi kalau dalam Muslim, hak kuat, lepas tu kau kurang, hak akhir tu lemah, ada hak lemah, kurang lah daripada hak lain. Jadi hak dipertikaikan, kadang-kadang hak ni waham, hak ni keliru. Biasanya kita perhati kalau dalam Muslim, dia akhir-akhir dia, akhir bab, bukan di permulaan. Cara dia lagu tu. Tapi dalam Abu Daud tidak begitu. Macam sini, hak akhir ni, ni kuat, ni kuat. Hak yang kedua tadi tak kuat, hak tengah, hak tu tak kuat. Thumma masaha wajhahu wa yadayhi thumma radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala ar-rajul as-salam, baru dia jawab salam orang itu. Habis. Kemudian babul junub yatayammam, orang yang berjunub boleh bertayamum. Sekat itulah. Wallahu a'lam. Astaghfirullah.